Perbezaan antara jutawan duit dengan jutawan emas. Apa beza antara jutawan duit dan juga jutawan emas? Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang Allah Taala, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan master dealer public gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah malam ni saya ingin berkongsi berkaitan dengan perbezaan antara dua jenis jutawan. Satu orang jutawan duit, satu orang jutawan emas. Jadi untuk memahami berkaitan dengan perbezaan antara jutawan duit dengan jutawan emas ialah mesti ada pengiraan, sedikit pengiraan. Jadi sebelum tu kita perlu tahu berkaitan dengan sejarah harga emas lah. Sejarah harga emas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, merujuk kepada perbezaan antara jutawan duit dengan jutawan emas, kita akan faham apabila kita tahu berkaitan dengan harga emas dahulu. Jadi tuan-tuan yang Allah Taala, pada tahun 1999 harga emas 1 gram hanya RM28 sahaja. Tahun seterusnya ialah tahun 2020, tahun 2002. Tahun 2002 harga emas sekitar RM36 sahaja per gram, dan 7 tahun selepas dan 2 tahun selepas itu. Okey, ni saya baca berkaitan dengan harga purata lah. Harga purata emas. Jadi harga purata emas ni pada tahun 2000 harga emas pada masa itu hanya RM35 sahaja per gram. Pada tahun 2002 harga emas hanya RM36. Tahun 2010 harga emas jatuh kepada RM130 per gram. Pada tahun 2015 harga per gram emas ialah RM161. Dan pada tahun 2020 jatuh kepada RM260. Tahun 2021 jatuh kepada RM290 dan tahun ni sekitar RM275. Jadi tuan-tuan Allah nak bagi tahu apa, harga emas ni dia sentiasa naik. Dalam tempoh masa 20 tahun, dalam tempoh masa lebih kurang 20 tahun, dulu harga emas sekitar RM35 sahaja, sekarang dah capai yang paling tinggi adalah RM304. RM304 adalah harga emas yang tertinggi yang pernah direkodkan pada bulan Ogos tahun 2020. Jadi tuan-tuan yang Allah Taala, kalau kita menyimpan, kalau 1 juta dahulu, apabila 1 juta dahulu pada tahun 2000 tu kita menyimpan emas. Okey, apabila kita menukarkan, ada satu orang jutawan ni, seorang jutawan dia ada duit RM 1 juta di dalam simpanan dia pada tahun 2002. Pada tahun 2002, maka apabila dia beli emas, kesemua duit-duit dia tu dia beli dalam bentuk emas, dia tukar ke dalam bentuk emas, maka pada tahun 2002 tu dia akan mendapat 27.78 kilogram emas. 27.78 kilogram emas kalau dia beli pada tahun 2000 lah. Namun kalau 1 juta sekarang pada tahun 2022 ni, pada tahun 2022 ni kita menukarkan duit 1 juta kita ke dalam bentuk emas, kita hanya akan mendapat 3.63 gram sahaja. 3.63 kilogram sahaja. Sebab apa? Anda katalah harga purata emas pada tahun ini ialah 270, 1 kilogram emas ialah 275,000. Jadi 1 juta dibahagikan dengan 275,000, maka kita akan dapat 3.63 kilogram sahaja. Jadi tuan-tuan, dulu 1 juta yang sama, nilai 1 juta yang sama pada tahun 2000, nilai 1 juta yang sama pada tahun 2002 mampu membeli 27.78 kilogram emas. Namun 1 juta tu apabila kita tukarkan dalam bentuk emas pada tahun ini, pada tahun 2022, kita hanya akan mendapat 3.63 kilogram sahaja. Jadi tuan-tuan, dalam tempoh masa 20 tahun, tahun 2002 sekarang 2022, dalam tempoh masa 20 tahun kita telah kekurangan sangat-sangat banyak. 27.78 kita tolak dengan 3.63 kilogram emas. Jadi yang ni kita akan
kekurangan, kita akan hilang sebanyak 24.515 kilogram emas. Jadi tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak 1 juta dahulu mampu membeli 27.68 kilogram emas. Sebab apa? 1 juta dibahagikan dengan 36,000. Sebab apa pada tahun 2002, 1 kilogram emas adalah sebanyak 36,000. Jadi 1 juta dibahagikan dengan 36,000, kita akan dapat 27.78 kilogram emas. Namun 1 juta tu kalau kita beli sekarang, kita tukar ke dalam bentuk emas sekarang pada tahun 2022. Dan andai kata harga purata emas adalah 275,000, maka 1 juta dibahagikan 275,000, kita akan dapat 3.63 kilogram. Yang mana perbezaan antara tahun 2002 hingga tahun 2022 ni, kita telah kekurangan sebanyak 24.15 kilogram emas. 1 juta yang sama. Dulu 1 juta, sekarang 1 juta. Namun 1 juta dahulu boleh membeli 27.78, sekarang hanya boleh membeli 3.63 kilogram sahaja. Sebenarnya emas ni tak berubah harga dia, tetapi nilai duit ni yang kurang. Kemampuan duit ni yang kurang. Sebab tu kuasa beli duit ni dia tak kekal. Kuasa beli duit tak kekal tuan-tuan. Nah, sebab tu kita kalau nak kuasa beli tu kekal, kita kena tukar dalam bentuk emas. Nak kena tukar di dalam bentuk emas. Nah, jadi begitulah tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak bertambah kaya, nak bertambah simpanan kita, nak bertambah kaya, maka kita jangan simpan di dalam bentuk duit. Sebab apa? Duit ni kuasa beli dia tak menentu. Bayangkan dalam masa 20 tahun, kita telah kerugian sebanyak 24.15 kilogram emas. Nah, sebab apa? Kalau kita tukar dalam bentuk, kalau kita simpan, kita seronok simpan duit dalam bank, ada 1 juta ke 2 juta ke 3 juta dalam bank. Nah, kita tengok di situ sahaja, maka sebenarnya duit-duit kita ni tak bertambah pun. Kalau nak duit kita bertambah, maka kita perlu tukar ke dalam bentuk emas. Sebab apa? Kuasa beli dia kekal. Kuasa beli emas ni kekal. Kuasa beli duit tak kekal. Tak. Sebab apa? Kuasa beli duit dulu mampu membeli 27.78 kilogram. Sekarang dengan harga 1 juta, kita hanya mampu membeli 3.63 kilogram sahaja. Yang mana kerugian yang kita peroleh, yang kita perlu tanggung selama 20 tahun tersebut ialah 24.15 kilogram. Kita telah rugi sebanyak 24.15 kilogram disebabkan kita tidak menyimpan emas. Jadi, kata Tuan Mentor, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, hanya orang biasa-biasa sahaja yang rasa selamat duit disimpan dalam bank. Adapun orang kaya, dia tidak simpan. Orang kaya tidak menyimpan duit di dalam bank. Sebalik dia, mereka menyimpan duit di dalam bentuk aset. Sama ada emas, perak, tanah ataupun rumah. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan simpan duit banyak-banyak dalam bank. Sebab apa? Kita akan dimakan inflasi. Duit-duit kita akan dimakan oleh inflasi. Tahun demi tahun, tahun demi tahun. Walaupun nombor tu sama. 1 juta dulu, sekarang pun 1 juta. Tetapi kuasa beli duit jatuh. Setiap tahun akan jatuh. Namun untuk harga emas, dia makin naik. Confirm akan naik. Sebab apa? Sejarah telah menunjukkan. Dan emas satu-satunya aset yang tak akan jatuh kosong. Emas adalah satu-satunya aset yang tak akan jatuh kosong. Semua perkara lain, saham ataupun duit dalam bank, duit-duit tipu, duit fiat ni, rumah, tanah, semua boleh jatuh kosong apabila berlaku extreme situation ataupun berlaku bencana ataupun peperangan. Namun emas tak akan jatuh kosong. Emas tak akan jatuh kosong walaupun dalam bentuk debu, berlaku kebakaran, berlaku bencana, berlaku peperangan, emas tetap bernilai. Seperti mana yang telah berlaku pada orang Vietnam dulu, orang Kemboja dulu, mereka apabila diserang oleh Amerika, mereka telah melarikan diri
melarikan diri ke negara-negara yang berdekatan dan mereka tidak bawa duit-duit mereka, tetapi mereka bawa emas-emas, membawa kepingan-kepingan emas untuk dilarikan kepada negara-negara terdekat dan mereka dapat memulakan kehidupan yang sangat mudah disebabkan mereka ada emas bersama dengan mereka. Sebab apa? Emas ni berlaku di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja kita bawa emas akan laku. Sebab apa? Emas tidak dipegang oleh mana-mana kerajaan. Kuasa emas ni tidak boleh dipegang oleh mana-mana syarikat. Sebab apa? Emas ni berdiri dengan sendiri. Sebab tu Robert Kiyosaki sentiasa beritahu apa? Gold is God money. Emas adalah duit Tuhan. Gold is God money. Sebab apa? Emas ni tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Adapun duit ni hanya duit kerajaan. Sebab tu di dalam duit dia ada tulis wang ini diperakukan dengan nilai oleh kerajaan tersebut. Dia boleh dicipta dan boleh dimusnahkan, jadi nilai dia tak bagus. Yang bagus ialah simpan dalam bentuk emas. Jadi tuan-tuan nak memulakan simpanan emas pertama, boleh WhatsApp saya. Saya akan bantu bimbing tuan-tuan memulakan simpanan emas pertama bermula hanya RM100 sahaja. Dan tuan-tuan boleh konsisten menyimpan. Walaupun tidak ada komitmen bulanan, bergantung kepada bajet tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh konsisten simpan sikit demi sikit, sikit demi sikit, lama-lama insya-Allah menjadi bukit. Jom, saya akan bimbing secara percuma sahaja, tidak ada apa-apa bayaran kepada saya. Saya bimbing supaya saya ada simpanan, tuan pun ada pun simpanan. Saya dah rasa manfaat emas, saya nak tuan-tuan pun merasai sendiri manfaat emas. Jadi, jom mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya